Ini adalah Proton Saga Premium 2020. So kalau nampak kunci dia kat sini, kunci dia agak best juga. Sebab apa? Sebab dia lain daripada kunci lain. Dia boleh main-main kat sini. Tada! Lepas tu dia ada lock, unlock, hole untuk bonnet dan juga panic button. Benda ni memang nampak macam biasa, tapi yang kelakarnya dekat dia punya tempat ni, dia ada unlock dengan hole. Nampak macam kiri dan kanan ni boleh tekan. Tapi sebenarnya kena tekan tengah-tengah saja, baru dah dia unlock. So ini adalah review berkenaan Proton Saga Premium 2020. Dan saya nak berterima kasih kepada Sean Lee dan juga Adi kerana membenarkan saya untuk meminjam kereta Proton tersebut. Kereta ini berasal daripada Sin Xiong Hing. Sin Xiong Hing menyediakan semua Proton yang terbaru, termasuklah dengan Saga ini. So sesiapa yang minat nak beli Proton Saga, boleh kontak dengan Sean Lee ataupun Hadi. Saya letak nombor di bawah untuk korang dapatkan salesman yang terbaik sekali. So jom kita review. Proton adalah brand pertama dekat Malaysia dan nama Saga adalah nama pertama untuk kereta nasional Malaysia. Saga kot. Daripada generasi pertama, saya sendiri pun ada Saga yang kotak tu. Sampailah sekarang, ini adalah 2020 punya Saga. Daripada tahun 1985 sampai 2020, dan macam-macam yang terjadi dekat Saga. Ini adalah satu nama household yang paling terkenal dekat dalam Malaysia. So saya akan tunjukkan kepada korang apa perbezaan-perbezaan yang ada pada kereta ni. Boleh tahu tangan, tak payah engine dah. Lepas tu saya akan tunjukkan korang eksterior kereta ni. Kita ada sport rim 2 tone. Saya akan tunjuk kepada korang interior kereta ni. Dan saya akan bagi scoring semasa saya test drive kereta ni nanti. So jom sama-sama tengok apa yang ada pada Proton Saga 2020. Antara perkara yang paling berubah sekali antara Saga tahun lepas dengan tahun ni adalah dia punya exterior. Exterior dia dah berubah daripada design bumper yang biasa kepada facelift yang ala-ala macam ni. So banyak juga komen saya tengok dekat Facebook dengan forum-forum cakap ala-ala AMG macam tu. So korang rasa macam AMG ke tak? Boleh komen dekat bawah dia punya exterior. Dan pada belakang pun akan ada perubahan facelift yang sama macam bahagian depan ni. Biasalah trend sekarang macam-macam benda yang diorang akan buat untuk dapatkan design yang lebih menarik. So kalau kat sini kat belakang kita nampak tulisan Proton, P-R-O-T-O-N. Banyak dah brand-brand dekat dalam dunia ni meletakkan brand diorang dekat belakang. Instead of emblem semata-mata, dia tulis tulisan macam Land Rover, macam Range Rover, macam Volvo. So Saga pun ada tulisan yang sama macam diorang. Untuk seat Proton 2020 Saga, korang boleh nampak kat sini, seat ni lain sikit daripada brand-brand kereta yang lain. Last saya tengok seat ni pada Asia Style. Seat jenis apakah ini? Seat ini adalah jenis denim di mata saya. Di dalam paper dia tulis fabric. Tapi saya memang nampak ini adalah ala-ala Swazin macam tu. For sure saya memang sangat sukakan dia sebab dia adalah design lain daripada yang lain. Dan dia agak kena juga dengan Proton Saga ni di mata saya. Dia ada sulaman bentuk diamond pada bahagian sini. Dan saya dapat rasa yang bila dia ni adalah denim, bila dia lusuh pada satu masa nanti, makin lama makin cantik. Macam muka saya, makin lama makin handsome. Ni adalah tempat dia tunjuk plate dia punya chassis number apa semua dekat sini. So saya nampak kat sini adalah satu detail yang agak menarik juga sebab tak semua brand ataupun kereta yang akan tunjukkan benda macam ni. So plate ni agak nampak macam versatile macam tu. Lepas tu kat sini pun tempat kita nak adjust kita punya driver seat pun lain sikit. Ni adalah tempat untuk kita incline ataupun decline kita punya seat position. Kena pusing nampak. Nampak dia turun, dia naik. Naik macam ni. Boleh tahu tangan. Tak payah main gym dah. Setiap kereta pun akan ada design pada bahagian interior dan juga exterior kereta dia. So tak salah lah untuk kita tengok design-design macam tu. Namun dekat sini kita nampak ini adalah plastik dan bahagian sini pun adalah plastik. Maksudnya ni hanyalah design semata-mata, bukannya macam brand-brand yang selalu kita kenal yang which is kat sini plastik and then ada material yang special pada bahagian sini. Tak, dua-dua pun plastik. Sama juga pada bahagian sana nampak macam ada leather dan stitching. Kat sana bukan leather stitching, plastik saja yang ada mold stitching macam tu. Dia nak tunjuk yang kereta ni ada design. So kita tak salahkan dia. Dekat bahagian sini ada power window. Kita boleh turun, kita boleh naik. Tapi dia tak ada auto up dan auto down. Maknanya nak turun sampai bawah, nak tekan touch and go, kena tekanlah sampai dia turun habis. Nak naik, tekanlah sampai dia naik habis. Tapi walaupun tak ada on off yang macam kereta-kereta lain, dia ada warranty 10 tahun. Sebab apa? Sebab korang komplain kan power window Proton kan? Ni dah ada 10 tahun punya warranty. Jangan komplain lagi, okey?
Biasanya gear kereta kita ada apa? Gear kereta kita yang auto ada P, lepas tu dia ada reverse, dia ada neutral, lepas tu dia ada D. And then dia ada gear 3 dengan gear 2 kau untuk automatic. Tapi untuk kereta ni dia tak ada gear 3 dan 2, dia ada S. S tu apa? S tu adalah sport mode. Adalah, dia sebenarnya bukan sport mode saja. Dia sebenarnya dia tulis sport mode tapi sebenarnya dia drop daripada gear 4 pada gear 3. Maksudnya dia macam dia takkan lebih daripada gear 3. 3 is the maximum. Dia ada 4 gear. So bila kita tarik je kepada S, dia akan pergi kepada 3. Jadi dia bagus untuk potong kereta lain yang ada dekat depan lah. Selalunya kereta-kereta lain ada gear 2, betul tak? Contohnya untuk naik bukit. Malangnya Saga tak ada, dia hanya ada gear 3 sebagai gear yang paling rendah yang dia boleh matikan. Jadinya kalau nak turun gear 2, selalunya kita kena flooring lah kita punya pedal tu sampailah dia pergi ke gear 2. So macam tu lah cara dia. Mesti korang ingat design AMG tu ada pada bahagian luar saja kan? Tak. Design AMG pun ada pada bahagian dalam juga. Macam screen ni. Sebelum ni untuk model Proton Saga, dia menggunakan design yang sama pada bahagian sini. Namun untuk 2020 dia ada design yang tersembul macam ni. Boom macam ni. Sebab apa? Memang macam ala-ala AMG macam tu. Boleh tengok dekat C200, macam ni design dia. Di mata saya nampak ini agak menarik sebab dia bukanlah typical design untuk monitor pada bahagian tengah konsol kereta. Dia still implement pada Proton Saga. Harga kereta Proton Saga berapa? 41,000. So dia ada bermacam-macam benda juga yang dia boleh sediakan pada kita. Termasuklah dengan design yang cantik macam ni. Next benda yang boleh kita notable dekat dalam tempat ni adalah kita punya bahagian atas ini. First kita boleh nampak yang ini adalah attention to detail. Sebab apa? Sebab normally brand-brand lain hanya meletakkan benda-benda yang macam lampu ni semua pada design yang standard saja, petak macam tu. Tapi ini memang betul-betul menarik. Saya nak tekankan yang harga kereta ni on the road 41,000. So bila ada attention to detail macam ni memang agak menarik di mata saya lah. Lepas tu ada kat sini ada pattern macam ala-ala G. G bermaksud Geely lah. So dia letakkan kat sini pattern macam tu. Tapi next yang kat atas ni adalah benda yang betul-betul lain daripada yang lain, iaitu tempat untuk kita receive kita punya sound. Bila kita Bluetooth, bila kita call on Bluetooth, selalunya duduk dekat area monitor sana. Tapi banyak yang komplain bila dekat dengan monitor, maknanya dia dekat dengan aircon. So bila aircon tu berpasang, bila aircon tu terpasang, bila kita nak bercakap, so nanti sound tak sedap lah. So banyak sangat komplain. Even X70 pun ada macam tu. Apabila Proton dengar masalah tu, dia bertukar daripada bahagian sini kepada bahagian sini. So secara kita punya natural driving position, bila kita cakap memang dia akan lantun ke atas lah. Result daripada ni banyak yang cakap yang agak bagus sebab memang clear gila dengan dekat sini. So ini adalah perubahan yang agak baik untuk pasukan Proton. Kita pergi pada bahagian belakang ni, kita boleh nampak kat sini kita boleh tengok yang betapa tebalnya cushion dia untuk kereta ni, dan dia lebih tebal daripada Pro 2 Beza. So nak dibandingkan pada bahagian belakang ni adalah first dia punya macam yang saya cakap tadi tu, yang ni tebal. Untuk Pro 2 Beza, saya letak link kat atas, dia tak boleh nak fold dia punya seat belakang ke bawah. Maksudnya kalau kata ada barang-barang yang melebih daripada bahagian situ, so dia tak boleh nak lunjur ke sini. Maksudnya kalau Proton Saga, kalau ada barang IKEA yang melunjur-lunjur itu, just turunkan seat ni ke bawah dan boleh letak barang-barang IKEA dan melunjur macam tu. Untuk bahagian bonet Saga, dia lebih kecil sedikit daripada Pro 2 Beza, which is Pro 2 Beza 500 liter lebih. Yang ni 420 liter sahaja. Nak buka kita punya bonet ni pun kita tak boleh nak buka kat sini sebab tak ada button kat sini. Kita boleh buka pada bahagian dalam ataupun kita tekan lama-lama dekat kunci kita. Buka. So boleh buka, kita ada bahagian seluas 420 liter dan kita boleh buka dekat sini dan kita akan nampak kita punya spare tire dan juga jack pada bahagian sini. Walaupun 420 liter saja macam saya cakap tadi, dia still boleh turunkan dia punya seat kat depan dan still boleh lunjur macam-macam barang lah. So itu adalah benda-benda yang pelik yang boleh kita nampak dekat dalam Proton Saga. So apa lagi yang ada? So saya akan tunjukkan kepada korang exterior kereta ni. So kita ada side mirror yang ada signal lamp pada bahagian sini. Lepas tu kita ada sport rim 2 ton ala-ala AMG juga pada saiz 15 inci. So dia ada perubahan kat situ daripada Saga yang lama, iaitu
Saga yang lama hanya ada 14 inci saja, yang ni ada 15 inci dan design yang lebih menarik daripada yang sebelum ni. So pada bahagian depan pun nampak lagi menarik lah, macam kita mula-mula start tadi kan. So ada DRL pada bahagian sini and then ada halogen lamp pada bahagian sini, sama je macam Beza. And then kita ada satu pattern yang menarik untuk bahagian grill depan ni. Pada bahagian belakang Saga ni memang dia mengekalkan ciri-ciri Saga, iaitu ada lampu petak pada bahagian belakang semua. And dia datang sekali dengan spoiler yang nipis ni. Di bahagian belakang ni nampak menarik. And dia ada diffuser kecil dekat bahagian bawah ni. Pada dekat sini pun ada reverse camera pada bahagian sini. Bahagian kabin dalam kereta ni agak menarik dan dia nampak sangat selesa. Untuk harga dia, untuk price point dia, saya nampak sangat berbaloi lah. Sebab dia ada attention to detail macam saya cakap bahagian atas dan bahagian sini. Untuk premium kita dapat sekali dengan front parking sensor and traction control. Lepas tu kat sini dia punya guys cluster dia agak terang. Dia ada 2 analog dan juga mostly digital lah kat tengah. Kita ada steering yang agak menarik. Dia ada 2 tone. Lepas tu dia ada mode dan juga call button. Volume up, volume down. And kat sini pun kita boleh letak kita punya phone kita. Boleh slip phone saya sendiri kat sini. And then ada socket dan juga ada USB pada bahagian sini. Gear yang saya ceritakan tadi. Jom kita pergi bahagian belakang pula. Dan bahagian belakang ni agak selesa di mata saya. Sebab apa? Sebab kat sini dah ada satu ruang yang berlekuk macam ni pada seat depan. So bila dia ada lekuk macam ni, dia memang nak bagi tahu yang kita ada seat yang khas untuk lutut kita. Boleh tengok kawan saya pun boleh muat headroom ni dan juga legroom pun sangat sesuai. Ada poket pada bahagian sini dan ada USB 2 untuk pemandu bahagian untuk penumpang bahagian belakang. Seat denim seat jeans ni memang agak selesa, saya boleh baring dan boleh rasa yang saya punya badan berlekuk. Dia ada cushion yang agak lembut. Dan bila kita perlu untuk letak barang-barang IKEA, just turun saja macam tadi. Pintu kereta ni agak kedap juga bunyi dia. Cuba dengar bunyi dia. So kita dah review kereta ni, dah sampai masa untuk kita test drive kereta ni. First thing yang saya terus perasan adalah dia punya seat yang agak selesa. Dia melekuk ke dalam macam tu. Dia tak terlalu besar. Dia bukan seat yang paling besar, tapi saya rasa agak selesa untuk saya duduk. Untuk harga dia RM41,000 memang saya rasa agak-agaklah bagus. Sebab yelah, dia punya pesaing dia Beza tu 40 lebih, 45 something, 49 something. Untuk yang full spec ni, full spec baru $41 pula, RM41,000. Sound kereta ni agak menarik. Sound dia agak clear juga, crisp. And then aircon kereta ni sebabkan dia ada 2 kipas, so bila kita buka 2 saja pun dah kuat sangat. Ini sekarang ni tengah pakai speed 1 untuk aircon dia. So Proton memang ada specialties kepada dia punya aircon. Aircon dia agak menarik dekat dalam kereta ni. So sesiapa yang perlukan aircon yang selesa, go for Proton sebab dia much better daripada brand yang sama harga dengan dia. Satu, kereta ni yang beza satu lagi daripada Beza adalah dia punya steering. Steering kereta ni adalah hydraulic, which is whereas yang satu lagi tu Beza digunakan electronic power steering. Electronic power steering maknanya dia akan terus jadi manual steering after 30 km. So kereta ni pada speed mana pun dia akan still ada power steering. Jadinya korang kena tengoklah korang punya preference macam mana. Korang suka yang macam mana. Kalau suka yang dah laju pun still korang punya steering ringan, kereta ni boleh pergi kat kereta ni. And kereta ni memang steering dia agak-agak selesa lah, agak-agak lembut. So jom kita bagi scoring pada kereta ni, okey. Untuk exterior dan interior saya akan bagi 6/10. Sebab apa? Saya suka design dia dan dia dah ada perubahan daripada Saga yang lama. Saga yang lama memang agak-agak kurang lah. And sekarang ni dia ada perubahan yang sangat menarik di mata saya. Proton memang particular pasal design, which is saya suka, namun bukanlah design yang terbaik dekat dalam kita punya market. Untuk price point saya akan bagi 8/10. Sebab apa? Sebab untuk harga RM41,000 yang paling premium sekali, kita dapat design yang macam ni. Dia dapat design yang agak menarik, dapat quality, build quality yang agak kemas. Tutup pintu pun kedap, apa semua. Memang boleh pakai kereta ni dengan agak selesa sebab dia agak bagus. Dengan harga RM41,000 dia ada performance yang kemas. Dia ada bukan performance pada enjin saja. Maksud saya aircon punya performance, maksudnya kekedapan dia, performance yang macam tu pun dia ada lebih daripada brand yang lain. Harga macam tu. So sebab tu saya bagi price point yang setinggi tu. Comfort saya akan letakkan kepada 7/10. Sebab macam saya cakap tadi, dengan harga macam tu dapat comfort yang macam tu. Seat yang agak selesa, pemilihan kualiti kain yang bagus. Lepas tu kereta ni boleh jalan
boleh bawa, boleh pandu sampai 100 lebih pun lah kita boleh bawa, and still tak gegar, tak goyang. Macam Pro 2 Beza, dia adalah kereta yang sangat baik dekat dalam town. Namun apabila dekat highway, speedway, Proton Saga much better daripada Pro 2 Beza. So that's why saya kata comfort pada kereta ni sangat kemas. Handling pula, handling saya akan bagi 7/10 juga. Sebab apa? Sebab untuk dia punya segmen and dia punya competitor, handling memang agak bagus lah. Sebab dia takkan bagi tahu yang dia ni daripada Lotus, tapi dia dah belajar kot pasal Lotus ni handling. So dia gunakan apa yang dia tahu. Dia buat handling yang agak bagus juga. Mana-mana orang pun akan cakap yang kereta ni mungkin ada masalah itu, masalah ni, tapi pada handling memang tak boleh lawan, tak boleh challenge. Memang dia is the best untuk price range tu. Acceleration, Adi nak try acceleration kat mana? Straight depan. Kita akan cuba accelerate lah daripada sini. Tak ada punggulan. Tak ada. Okey. Go. 20, 30, 40, 50, 60. Dia bukan tempat untuk kita accelerate sebenarnya ni. Acceleration saya akan letakkan pada 6/10. Dia punya acceleration bagus. Namun Pro 2 Beza, iaitu dia punya pesaing, macam asyik duk main dengan Beza je. Untuk Pro 2 Beza, dia sedikit toki pada 0 to something. Tapi kalau kereta ni, after certain amount of kilometer per hour, dia akan much better daripada ni, dari segi acceleration lah. Overall saya akan bagi berapa? Saya akan bagi jeng. Saya akan bagi 7/10. Yes 7/10. Saya rasa kereta ni sebenarnya agak bagus. Betul, orang cakap yang Proton memang ada some kind of problem ke, itu ini punya problem. Yelah, mungkin dia orang tak salah. Tapi saya nak tekankan yang kereta ni untuk price point dia, orang yang boleh guna kereta ni adalah orang yang perlukan performance tapi tak nak harga yang mahal sangat-sangat. Maksudnya Beza memanglah bagus, namun dia kekurangan sikit pada speedway, pada highway semua dia tak terlalu gah lah. Saga much better dekat atas highway. So apa lagi kereta yang ada price point macam ni yang boleh pergi selaju tu, seteguh tu dekat atas highway selain pada harga Saga? Tak banyak kereta. So that's why orang pilih Saga, sebab performance dia. And then kereta ni agak bagus pada dia punya aircon. Saya pakai Pro 2 Asia memang jealous gak dengan Proton punya aircon. Benda tu sikit tapi Malaysia negara yang panas. So aircon sebenarnya kita kena particular. Proton dia punya aircon memang betul-betul sangat bagus. Tak tipu, serius. Entertainment dia pun okey. Dia punya seat pun selesa. Senang cerita, corporate yang tak nak harga mahal, go for Saga, seriously. Apa lagi yang saya rasa pasal Saga ni is dia dah go daripada design yang dull kepada design yang lebih sporty. Memanglah dia kata macam nak ikut AMG, tapi dia ada design dia yang tersendiri yang saya agak suka kan. Maksudnya dia ada something special. Maknanya dia buruk kat situ tapi dia lebih kat sini. Dia buruk situ, dia lebih kat sini. Kita je tak perasan. So itu saja review saya pada hari ini. So berminat ke tak dengan Proton Saga ni? Kalau minat, call dengan nombor yang saya bagi ke bawah tadi. So sila subscribe sekarang, sebab kalau korang tak subscribe kan korang terlepas lagi video macam ni. So subscribe sekarang. So jumpa lagi. Assalamualaikum. Peace.